kasih Macang, terima kasih Tuan Ketua. Ni sebut Yusuf Qaradawi berulang kali ni. Yusuf Qaradawi mana ni? Tokoh besar sangat ke dia? Atau adakah dia ni orang yang sama yang dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah oleh kerajaan satu Malaysia beberapa bulan yang lalu? Kalau dah orang yang sama, takkanlah pula setakat satu maklumat begini nak disiasat mengancam keselamatan negara. Ya? Patutnya kerajaan yang mengiktiraf dia sebagai tokoh Ma'al Hijrah kita tolong edar benda ni, bukan pula dianggap sebagai mengancam keselamatan negara. Sila Macam. Terima kasih rakan saya Kola Kerai, bola tanggung yang cukup cantik. Kalau takraw itu feeder lah ya. Memang betul Tok Timbalan Ketua, kerajaan Malaysia inilah untuk memilih tokoh Ma'al Hijrah peringkat antarabangsa bagi tahun Hijriah 1431 dan 2009. Anugerah disampaikan oleh pemangku yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim, Sultan negeri saya, Kedah. Tak ada gambarnya. Dia bagi. Maknanya jemaah menteri buat keputusan tokoh Ma'al Hijrah seantero dunia ni tak ada yang lebih hebat, yang lebih layak, iaitu Dr. Syekh Yusuf Qaradawi yang sekarang tinggal di Doha, Qatar, Presiden Majlis Ulama Sedunia. Dan Datuk Haji Petua, dia menulis pandangan-pandangan ini yang kemudian dia sebut lagi, jika sekiranya orang yang menuduh itu tidak berbuat demikian, tidak mendatangkan saksi, maka gugurlah dakwaannya. Hakim wajib kenakan hukuman sebat 80 kali, hilang haknya dalam kesaksian, dan mengecapnya sebagai fasik melainkan dia bertaubat. Sebab itu dalam VCD ini Dr. Yusuf Qaradawi kata, pesan saya kepada rakyat Malaysia dalam menangani isu fitnah 2 ke atas Anwar Ibrahim, katanya siapa yang bertanggungjawab mereka-reka dan mencipta fitnah ini, hukumnya munafik. Siapa yang memilih mempercayainya dan menyambung-nyambung pula pada orang lain, hukumnya fasik dan tidak boleh jadi saksi selama-lamanya. Ya Allah. Dan kata Dr. Syekh Yusuf Qaradawi, atas fatwa ini saya bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di mahkamah Yaumul Mahsyar nanti. Pohon penjelasan. Boleh kena bangun ya, pohon penjelasan. Sila. Ya, sila. Terima kasih Macang. Kita dengar penjelasan yang begitu baik daripada Macang kaitan dengan fatwa Yusuf Al-Qaradawi. Cuma pandangan daripada Pasir Mas, dia berhujah mengatakan supaya Saiful Bukhari ini juga dibawa menghadap Yusuf Al-Qaradawi untuk menerima penjelasan. Jadi adakah pandangan Macang terhadap saranan daripada Pasir Mas berkaitan dengan membawa Saiful Bukhari ini wajar dan patut diterima, sedangkan kaedah sumpah yang dibawa oleh Saiful Bukhari ini diambil dalam kitab mana pun kita pun tak tahu. Jadi minta penjelasan Macam. Rakan saya daripada Kuala Kedah, 9 tahun Presiden ABIM Kedah, alhamdulillah hari ini jadi ahli parlimen. Tok Timbalan Ketua, saya secara pribadilah ya, kalau nak jadi facilitator kepada cadangan bawa Dr. Saiful ini berjumpa dengan Dr. Yusuf Qaradawi, saya sanggup bayar tiket kapal terbang dia dan Pasir Mas untuk bawa pergi berjumpa. Alhamdulillah, bagi tahu je masa ya, baiknya lepas sidang parlimen saya bayar tiket kapal terbang, saya carilah ke mana pun boleh, dengan syarat, tak ada syarat lah, tak payah ada syarat, boleh bawa ya. Baik, itu komitmen dan keyakinan saya. Sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi ditanya lagi, kalau orang tu kena tuduh, baik, kemudian dia sebut tidak boleh sesiapa pun mencegah atau melarang orang yang dituduh daripada membela dirinya. Alasan Dr. Yusuf, Allah sendiri memberi peluang kepada iblis untuk berdebat mempertahankan dirinya saat dia mengatakan dia lebih baik dari Adam. Bahkan pada hari kiamat nanti Allah beri peluang pada setiap kita untuk mengetengahkan pembelaan terhadap diri kita atas perbuatan kita masa di dunia. Sebab itu hak orang yang kena tuduh, dia boleh, dia mesti dibenarkan membela dirinya secara lisan, menulis di surat khabar, berucap di radio dan TV, terutama jika pandangan umum akan memberi kesan yang cukup besar dalam kes tersebut. Secara syariah dia tidak boleh diserahkan kepada taring-taring para lawannya yang mencari-cari kredibilitinya siang dan malam, dan membiarkan masyarakat awam hanya menjadi penonton tanpa mampu berbuat apa-apa. Akibatnya pintu pun tertutup rapat di depan orang yang dituduh.
Dia tidak mampu melawan sebab tidak memiliki sebarang kelengkapan, sedangkan musuh mempunyai seluruh senjata. Lebih buruk lagi, musuh juga mengajak orang ramai mengikut serta dalam angkatan dusta dengan menyebarkan perkataan-perkataan jahat. Sebab itu, fatwa Dr. Yusuf Qaradawi ini elok dan saya anjurkan untuk kita mentelaah dan membacanya bersama. Datuk Timbalan Pertua, isu saya yang terakhir ialah royalti minyak. Baru-baru ini Profesor Syad Faruqi dia memberikan pandangannya bahawa perjanjian petroleum antara Petronas dengan negeri-negeri Datuk Pertua tidak sah dan tak boleh pakai. Hujahnya ialah negeri saat menyerahkan sesuatu yang bukan haknya. Profesor Syad berkata, Perlembagaan Negara menyatakan negeri hanya ada kuasa ke atas pelembungan di darat. Begitupun mengikut perjanjian 1975 Petronas dengan negeri serahkan hak petroleum sama ada darat atau laut, onshore atau offshore kepada Petronas, walhal pada saat itu lautan adalah di luar bidang kuasa negeri. Itu kata Profesor Syad. Saya ingin menarik perhatian Parlimen untuk meneliti pandangan Tun Saleh Abbas. Pada pandangan Tun Saleh Abbas, selepas satu tolak ansur dicapai antara negeri dengan pusat bertujuan membangunkan industri petroleum negara, maka Akta Pembangunan Petroleum 74 dibuat. Susunannya begini: kuasa melombong di darat dipunyai negeri, diserah pada Petronas, dan jika minyak dijumpai dan diusaha hasil, kerajaan pusat juga akan dapat 5%. Sebaliknya, jika sekiranya minyak dijumpai di laut dan menjadi hak pusat, maka negeri juga berhak mendapat 5%. Kerana timbal balas inilah, kerana persetujuan tolak ansur inilah, maka industri petroleum bermula pada tahun 1974 dengan lahirnya Petronas. Petronas kemudian tanda tangan dengan negeri. Dua istilah penting di sini Datuk Timbalan Pertua ialah onshore dan offshore, yang sekaligus menghapuskan had sekatan atau sempadan negeri 3 batu nautika, territorial waters, atau apa juga sekatan-sekatan lain. Istilah onshore dan offshore ini mendukung tujuan melupakan apa jua tafsiran yang lain yang ada dalam akta dan ordinan terdahulu. Sebenarnya Datuk Ini Pertua, ada dua doktrin undang-undang yang diterima pakai. Pertama, akta parlimen yang datang kemudian mengatasi akta yang terdahulu. Akta Pembangunan Petroleum 74 mengatasi Akta Perlombongan Petroleum 1966 sebagai contoh. Yang kedua, akta khas atau khusus mengenai satu perkara mengatasi akta umum. Contoh, akta khas mengenai petroleum, iaitu PDA 74. Apa akta umum? Akta umum ialah Ordinan Darurat 1969 yang dibuat selepas 13 Mei. Maknanya Datuk Ini Pertua, pada tahap ini kita memahami bahawa PDA 74 adalah akta tunggal yang mengawal kegiatan berkaitan petroleum di negara kita. Bila mana perjanjian Petronas dan negeri ditandatangani pada 75, perjanjian sebelum 74 itu dilupakan. Ibaratlah sebuah ikatan perkahwinan Datuk Yang Pertua, keadaan zaman bujang sebelum 1974 tak diambil kira. Sebelum kita berkahwin, kita ada hak masing-masing. Lepas berkahwin, kita ada satu ikatan yang kita bertanggungjawab ke atasnya. Tak bolehlah bila dah sekian lama hidup bersama, Petronas kini berjaya dan hidup mewah hasil perkahwinan atau perjanjian itu, tentulah tak munasabah ada pihak yang mahu kembali pada keadaan hubungan sebelum perkahwinan dengan mengatakan hak-hak kedua-dua lelaki dan perempuan berbeza, dan pihak satu lagi tak ada tanggungjawab apa-apa terhadap pihak yang lain. Bila mana pusat berulang kali merujuk pada akta sebelum PDA 74 seperti Ordinan Darurat nombor 769 dan lain-lain, ini saya anggap adalah percubaan untuk kembali kepada zaman bujang dan jelas mengelirukan. Yang jelasnya, Akta Pelantar Benua 66, Akta Pelombongan Petroleum 66 tidak menentukan pemilikan petroleum sama ada di onshore atau offshore. Ordinan Darurat Kuasa Perlu nombor 769 yang digubal berikutan rusuhan 69 mensyaratkan bahawa lebar perairan wilayah Malaysia ialah sama ada 3 atau 12 batu nautika. Ordinan ini juga tidak menentukan siapa yang memiliki petroleum sama ada onshore atau offshore. Akta Zon Ekonomi Eksklusif 84 ialah akta berkenaan dengan hak kedaulatan dan bidang kuasa ke atas Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia yang ditakrifkan sebagai kawasan seberang dan bersebelahan dengan laut wilayah Malaysia sehingga jarak 200 batu. Akta ini juga Datuk Ini Pertua bagaimanapun tidak menentukan sama ada onshore atau offshore dari segi pemilikan petroleum. Maknanya sekatan terhadap pemberian royalti minyak pada Kelantan adalah merupakan keputusan politik, jahat, khianat
dendam dan tak bertanggungjawab daripada UMNO Barisan Nasional. Sikit. Itu ada Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Sikit kalau boleh. Habis Waktu Yang Amat. sikit. Yang Amat. Terima kasih.